وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Allah ya Nabi salam ya Rasul ya salam dan dari sukuri Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri sallallahu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف البدر Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Ustaz Baharudin bin Yaman, Wakil Ketua Pusat Islam Universiti Tun Hussein On Malaysia, diiringi oleh yang berusaha Encik Razi bin Kamarudin selaku wakil daripada Wakil HEP Hal Ehwal Pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia.
diiringi oleh Ustaz Syahri bin Abdul Muttalib, Ustaz Aziz bin Ahmad dan juga diiringi oleh Encik Mahmud Abdul Hakim bin Muhammad. Bulan mengambang menerangi malam, membawa cahaya ke pelosok kawasan. Kelahiranmu dinanti seluruh alam, membawa nikmat ke pelosok kehidupan. Kedatanganmu sebagai petunjuk ummah, kehadiranmu berdunia menjadi idaman. Hapuslah segala kejahilan ummah, petunjuk kemusnahan segala kezaliman. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, maka majlis pada pagi ini akan dimulakan oleh bacaan doa yang akan disampaikan oleh Muhammad Fakhairi bin Ibrahim. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kerajaan alam buana di tangan-Mu. Puji tahmid bagi Allah, tiada sekutu baginya. Kepada Engkau saja kami berserah diri dan kepada Engkau jugalah kami merujuk, bertaubat, serta kepada Engkau jugalah tempat kami kembali. Ya Allah, ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat belas kasihan dan maha mengasihani. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah perhimpunan majlis perasmian penangguhan kelas penyanyi Iqra' pada pagi ini sebagai perhimpunan yang diberkati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara, serta mendapat kawalan dan keampunan. Dan jauhilah kami daripada segala malapetaka dan kecelakaan. Dan limpahilah ke atas kami kesenangan dan kemewahannya, ya Allah. Perkenankanlah permintaan kami ini. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami daripada azab api neraka-Mu. Ya Allah, ilhamkan kepada kami dan zuriat keturunan kami supaya kami tetap mengerjakan amal-amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan masuk ke dalam jiwa zuriat keturunan kami. Ya Allah, kurniakan kebaikan dalam kehidupan kami, dalam perkara-perkara di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpulkan dan mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah, ya Allah, akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkan hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkan hati-hati ini dengan limpahan keyakinan dan ikhtiar tawakal kepada-Mu. Hidup suburkan hati-hati ini dengan makrifat pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau mentakdirkan mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Fakhairi atas bacaan doa tadi. Majlis seterusnya akan melangsungkan bacaan Asmaul Husna. Justru para hadirin dan hadirat diminta untuk berdiri. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu ganjil, yakni tidak genap, dan menyukai perkara yang ganjil. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور العالي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Seterusnya, majlis kita pada pagi ini diserikan lagi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Muhammad Zulkifli bin Ceklah bersama dengan Muhammad Syahidi bin Muhammad Syukri. Justru majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang dirajam, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang yang kafir menandakan kesombongan dalam hati mereka, iaitu kesombongan jahiliah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat taqwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahawa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah mengetahui dalam keadaan aman, dan dengan mengundur rambut kepala dan memendekkannya,
sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu mengetahui, dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari keridaan Allah dan keredaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diukatkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diukatkan dalam Injil, iaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak menjekirkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Sadaqallahul Azim. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Fakhairi, saudara Muhammad Zulkifli dan Muhammad Syahidi atas bacaan surah Al-Quran itu tadi. Buat makluman kepada hadirin hadirat sekalian, surah tadi yang dibacakan tadi adalah surah Al-Fath ayat 26 hingga 29. Mudah-mudahan ayat yang dibacakan tadi akan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Seterusnya, para hadirin akan dihidangkan dengan tayangan slide yang disediakan oleh pihak pengurusan Kelab Iqra dan juga Pusat Islam. Kita saksikan. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami
umatmu. Walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Nabi dah sampai. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan.
dari samudra, keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa, adakah kau lupa, adakah kau lupa? Demikianlah tadi tayangan sempurna dengan sambutan Pak Maulid Rasul yang kita telah saksikan sebentar tadi. Makluman kepada hadirin dan hadirat sekalian, majlis Pak sambutan Maulid Rasul ini telah pun dijayakan oleh Pusat Islam dibantu oleh warga kerja Kelab Iqra Universiti Tun Hussein On Malaysia. Antara objektif program ini diadakan adalah untuk sempena kita mengingati junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, di mana hari kelahiran baginda ini sudah lama dilupakan oleh generasi kita pada masa kini. Justru pihak kelab berbesar hati untuk mengadakan program seperti ini bertujuan supaya kita dapat menang kembali perjuangan yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, untuk membincangkan atau untuk membahaskan dengan lebih mendalam lagi mengenai dengan sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW, jadi majlis menjemput Ustaz Muhammad Syahrir bin Abdul Muttalib untuk menyampaikan kuliah beliau yang bertajuk Rasulullah Pembimbing Ummah yang Terbilang. Oleh itu majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis bahagia Ustaz Baharudin, Encik apa nama, tak ingat nama. Wakil ya, Cik Radhi bin Kamaruddin, wakil pejabat Haiwan Pelajar, saudara Abang Mahmud kita, seterusnya hadirin sekalian, muslimin, muslimat, pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sekali lagi dapat dipertemukan di dalam satu program yang cukup bermakna untuk kita semua sebagai salah seorang daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya yakin kita semua sudah mengetahui sesungguhnya Rasulullah adalah Nabi kita, pembimbing kita, qudwatuna kita, idola kita dan sebagainya. Dan sudah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya insan yang dapat membimbing manusia ke arah kegemilangan nilai kemanusiaan seseorang itu. Kita semua sedia maklum tentang sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan oleh Allah kepada kita untuk mengajar kita tentang bagaimana untuk kita menjadi seorang manusia yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi seorang makhluk manusia yang dapat berjaya di dunia dan di akhirat. Nabi SAW dengan bekalan mukjizat Allah yang Allah beri kepada Nabi, iaitulah Al-Quranul Karim. Nabi menjadikan panduan kepada baginda untuk
menyampaikan segala arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Peringatan Allah kepada manusia disalurkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan sekalian, Nabi sangat-sangat sayang kepada kita umat dia. Sebab itulah Nabi selama 23 tahun Nabi bertungkus lumus, bermati-matian, berkorban jiwa dan raga Nabi semata-mata untuk memastikan umat dia ini semuanya kalau boleh janganlah masuk ke dalam syurga neraka Allah Subhanahu wa taala. Bergelak apa? Lajak silap sikit gelak tu. Baik hadirin semua. Apabila kita mengetahui betapa susahnya Rasulullah. Nah, kalau kita tengok daripada slide itu slide kartun. Slide kartun. Mungkin tidak ada makna apa-apa bagi kita sebenarnya. Tapi tuan-tuan sekalian, itu adaptasi daripada orang kata apa? Sejarah Rasulullah. Walaupun tidak seperti mana yang sebenarnya, tetapi dia seolah-olah menggambarkan sedikit sebanyak bagaimana jerit payah Nabi SAW berjuang demi untuk membahagiakan kita dunia akhirat. Sebab itulah tidak patut sangat setiap daripada umat dia melupai apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW kepada kita. Melupai segala syariat yang telah beliau bawa kepada kita. Melupai segala nasihat, tunjuk ajar beliau yang beliau bagi selama hayat beliau kepada kita semua adalah semata-mata kerana bukan atas kepentingan Nabi sendiri. Sebab itu dalam sejarahnya tuan-tuan sekalian, apabila dakwah sudah tersebar, diperintahkan Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Turunnya ayat ini tuan-tuan sekalian, maka Allah perintah kepada Nabi jangan sembunyi-sembunyi lagi dakwah ini. Hendaklah terang-terangan, sebarkan. Keseluruhan negeri Mekah khususnya dan umumnya kepada dunia seluruhnya. Dan ini satu cabaran yang cukup besar diterima oleh Nabi SAW. Dalam keadaan umat Arab pada ketika itu, semuanya tidak dapat menerima lagi cahaya Islam itu, Allah telah perintah, Allah telah uji Nabi untuk sebarkan Islam kepada seluruh pelosok alam. Dan Rasulullah SAW mengetahui masalah ini, namun di atas rasa bertanggungjawabnya dia atas amanah Allah ini, diteruskan juga dakwah ini tuan-tuan sekalian. Walaupun dia mengetahui sesungguhnya nyawa dia akan terancam. Dan inilah tuan-tuan sekalian, kita semua kena menghayati dalam hidup kita kesusahan yang ditanggung oleh Rasulullah, menitik darah Nabi yang mulia ke bumi semata-mata untuk bawa Islam kepada kita. Sekarang ini dalam konteks tuan-tuan sebagai seorang pelajar, apa yang perlu kita tunjukkan pada Nabi bahawasanya kita cinta pada Nabi. Kita duk berlarak tadi daripada masjid mai kepada sini ni. Saya dah sebut dah kepada tuan-tuan tadi permulaan sebelum kita dekat masjid tadi saya dah sebut dah. Anggapkan walaupun benar ini setengah orang kata bid'ah. Ada orang kata bid'ah yang kita buat ni, tapi kita tukar benda tu jadi bid'ah hasanah. Dengan syarat dia ada matlamat dia yang kita nak kena ambil. Kalau kita tidak dapat matlamat, tidak dapat pengajaran daripada apa yang kita buat, maka dia jadi dhalalah. Dia akan jadi dhalalah lah. Kita berlarak begitu beramai-ramai berselawat kepada Nabi, tiba-tiba apa yang Nabi ajar kepada kita, kita tidak dapat implikasi, kita tidak dapat amalkan dalam diri kita. Kita menjadi seorang pelajar yang lebih malas lagi untuk solat contohnya. Lebih malas lagi untuk berjamaah bersama-sama di masjid, di surau dan sebagainya. Ini bukan akhlak Nabi. Nak menunjukkan masa kita sayang pada Nabi, kita kena buat apa yang Nabi suruh. Dan kalau konteks tuan-tuan sebagai seorang pelajar, belajar bersungguh-sungguh. Bagaimana Nabi bersungguh-sungguh menyebarkan Islam, begitulah juga kita belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang berilmu pengetahuan. Dan berilmu. Ilmu ini kita dapat manfaatkan untuk manusia seluruhnya. Demi sesungguhnya ilmu ini, tuan-tuan sekalian, semua sumber ilmu ini semuanya berasal daripada Al-Quran.
Tuan-tuan belajar ilmu electrical ke, engineering ke, apa sahaja, awam ke dan sebagainya, semua itu bersumber daripada Al-Quran Karim. Dan ianya tuan-tuan sekalian adalah didasarkan semua perkara yang kita kaji ni, semua kita guna makhluk Allah belaka. Facilities Allah Ta'ala kita guna. Tu kita dapat ilmu ini. Sebab itulah universiti kita tuan-tuan sekalian, dia punya visi dan misinya ada bertunjangkan kepada konsep tauhid. Apa saja yang kita kaji di sini, apa saja yang kita buat, apa saja yang kita buat di sini, universiti kita ini tuan-tuan sekalian, hendaklah kita sandarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah, mensatukan Allah Ta'ala, mengakui keesaan Allah sebagai Tuhan yang memberikan segala nikmat kepada kita tuan-tuan sekalian. Sebab itu tidak patut sangat kita sebagai seorang Islam meninggalkan disiplin sebagai seorang Islam dalam diri kita. Kalau dalam bidang bukan Islamic studies, sembahyang pun sudah tidak ambil peduli lagi. Kalau bukan Islamic studies, kita zikir pun dah kurang dah. Jangan kita berfikiran yang sebegini, tuan-tuan sekalian. Kita hadir dalam majlis ini yang paling ramai rasa-rasa. Itu pun kena paksa, kalau tak paksa tak main ke. Ini satu benda yang dah tak betul dah benarnya. Maknanya kita tak sayang dengan Nabi lah. Untuk Nabi pun, untuk muliakan Rasulullah pun kita nak kena paksa tuan-tuan sekalian. Bayangkanlah kita di akhirat nanti, agak-agak boleh masuk syurga awal tak? Sahabat Nabi sampai tak makan 3-4 bulan. Nak perang dengan musuh. Musuh yang nak pastikan Islam terus hapus ke atas dunia ni. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Allah bantu. Allah bantu kita. Dengan tentera Allah turun bantu. Kalau tanpa tentera Allah tuan-tuan sekalian, menatang habis kita ni semua. Natai belaka. Jadi natai semua. Tuan-tuan, kalaulah tidak kerana Rasulullah, kita semua akan jadi manusia yang paling hina sekali di dunia. Dan sudah selayaknya Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan kita sehancur-hancurnya seperti mana umat-umat yang terdahulu. Kita tahu bahawasanya tuan sekalian, tolong buat lagi ni nah. Saya nak tutup tak boleh, ni ceramah mana ada 15 minit. Begitu. Kita tengok Nabi yang kedua terakhir, Rasul yang kedua terakhir yang diutuskan oleh Allah adalah Nabi Isa alaihi salam. Apabila Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, sudah tidak ada lagi Rasul, pemberi ingatan kepada manusia beribu-ribu tahun tuan-tuan. Dan manusia bertuhankan kepada makhluk berapa lama? Puluhan ribu tahun. Sehinggalah Nabi SAW tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkan untuk menjadi Nabi akhir zaman, untuk menyampaikan sebagai kesinambungan kepada Nabi Adam AS, sehinggalah ke Nabi-Nabi yang seterusnya kepada umat yang terakhir, bagi nak membuat reformasi balik umat ini. Untuk membimbing kembali manusia yang dah cukup teruk. Macam mana nak buat tuan-tuan? Nabi seorang-seorang dia. Anak yatim pula lagi. Rata ceruk orang belah. Sagi mak belah, mak mati. Tok Wan belah, Tok Wan mati. Pak saudara belah, pak saudara mati. Bini pula mati. Allah. Jadi, tuan-tuan, kalau kita hayati benda ni dengan penuh keimanan dan ketakwaan dalam hati kita, tuan-tuan, kita akan menangis. Tuan-tuan, kita akan menangis. Kita tengok Kaabah, kita tengok Masjid Madinah Al-Munawwarah, kita tengok makam Rasulullah, teringat pada Nabi. Teringat pada Nabi, selawatlah banyak-banyak pada Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terbaik, yang diberi syafaat oleh Nabi SAW pada masa akan datang di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan sekalian, kita hadir semua pada hari ini. Saya yakin kita nak menunjukkan masa kita cinta pada Rasulullah. Untuk kita nak menunjukkan rasa cinta kita pada Rasulullah, bukan aku cinta padamu, aku cinta padamu, bukan macam tu je. Ya? Kita kena buat apa yang Allah suruh. Kita kena buat sebab Allah Subhanahu wa taala firman. Allah Taala kata apa dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kamu semua mengatakan kamu cinta pada Allah, fattabi'uni. Ni tu pergi kepada Rasulullah. Ikutlah aku.
Yuhibbukumullah. Nescaya Allah cinta pada kamu. Kerana apa yang Nabi bawa semua daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah cakap benda yang tidak dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ilham daripada Allah. Nabi tak pernah cakap benda-benda yang bukan daripada nafsu Nabi sendiri, tidak pernah. Apabila yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila dah Allah cinta pada kita, tuan-tuan sekalian, Rasulullah sebagai wasilah kepada kecintaan Allah kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampun segala dosa kita. Kita nak periksa tak lama lagi. Seminggu lagi nak periksa mulalah baca Yasin lah, mayang hajat lah, apa semua ni. Nak periksa baru semayang hajat. Extend lah. Confirm extend. Kita nak munajat pada Allah Ta'ala dekat nak periksa, barulah kita nak munajat pada Allah. Minta Allah Ta'ala luluskan kita. Sebelum depan ni, disiplin kita sebagai seorang Islam tak laksana pun. Azan di masjid tak turun pergi semayang pun. Sebut sikit lah kan? Dah. Nak kena sebut juga lah sikit. Ni yang lelaki ni. Oh, nak periksa barulah hegi-hegi nak baca Yasin. Memang extend lah. Masuk daripada, tuan-tuan semua, disiplin ilmu ni, kita nak ilmu daripada Allah. Allah yang nak bagi ilmu kat kita. Kalau kita tak pandai bodek Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala nak bagi ilmu kat kita? Bodek Allah ni macam mana? Buat segala apa yang Allah suruh, tinggal segala apa yang Allah larang. Jadilah orang-orang yang salih. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar daripada segala masalah hidup dia. Nak periksa? Doa ya. Allah Ta'ala kata, tu dia keluar slide depan mata, sisi je. Tak mustahil, tuan-tuan, jangan gelak. Tak mustahil. Tetapi persyaratnya apa dia? Wa may yattaqillah. Ciri orang bertakwa apa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ini berkapul. Haram hukum, buat benda haram. Macam mana nak lu periksa? Extend lah. Tak extend di dunia pun, di akhirat esok masalah sikit lah. Nak kena audit lama sikit. Silat-silat akhir bulan kena rebus dulu. Dalam neraka, baru boleh masuk dalam syurga. Kalau kita tidak syirik pada Allah. Kalau kita syirik pada Allah, khalidina fiha abada. Dalam neraka. Jadi tuan-tuan sekalian, ni bukan beletiak, lebih kurang beletiak enggak lah. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Untuk kita semua sebenarnya. Dia punya, maknanya dia punya hak core kita sekarang ni, priority kita. Keutamaan kita sekarang ini adalah mengamalkan apa sahaja yang Nabi suruh pada kita. Kita buatlah. Sekadar yang kita mampu buat. Kalau kita penyegan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun segan nak dekat diri dia pada kita. Apabila Allah jauh dengan kita, tuan-tuan sekalian, habislah. Syaitan akan menjadi teman rapat kita. Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Sesiapa yang lalai dalam mengingati Ar-Rahman, iaitu Allah Ta'ala, maka Allah akan jadikan baginya kepada dia teman rapat yang sama muka dengan dia, menasihati dia untuk buat benda-benda yang dilarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu daripada cara lagi untuk kita menghalang diri kita daripada maksiat kepada Allah adalah salat. Allah kata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu, solat itu dapat mencegah diri pelakunya daripada melakukan kemungkaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ahli maksiat, kalau kita buat maksiat, kita kena cek balik solat kita Allah tak terima. Ataupun kita tidak bersolat, dan kita yakin tuan-tuan sekalian, mana-mana pelajar yang bermasalah dari sudut disiplin dan sebagainya, memang kaki tak sembahyang semua. Masjid pun tak Nabi. Memang kita cek punya. Orang yang rajin pergi masjid, insya-Allah masalah sosial tidak ada berlaku pada diri dia. Tapi masalah pula, abang pergi masjid selalu, kata pembangkang pula, payah pula lah kata. Mana hak rajin pergi masjid semua pembangkang. Pembangkang apa? Kita nak sembah Allah. Hang tak mau pergi, hang kata kami pembangkang pula. Bakak baru tahu. Panggang api tu baru tahu. Pakat cicah buat ayam asam seorang sikit. Padam muka.
Ada yang semua kita gelak-gelak juga tuan-tuan sekalian. Ini serius, ini benda serius. Bulan Maulid kita dah hari 22 Rabiul Awal sekarang ni. Tidak lama lagi kita mungkin akan dilupakan lah. Bukan bulan Maulid Rasul ni orang lupa lah. Sepatutnya bukan begitu tuan-tuan sekalian. Sepanjang zaman, sepanjang tahun, sepanjang saat, sepanjang masa, hendak kita ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala dengan bikathrati zikrillah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya tuan sekalian, saya baca satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummi Anas radhiyallahu an. Satu hari Ummi Anas ni bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku beberapa perkara yang dapat aku amalkan. Mudah-mudahan dengan wasiat ini aku dapat amalkan yang untuk diri aku dapat jauhkan diri aku daripada neraka Allah Subhanahu wa taala." Pertamanya Nabi wasiat kepada Ummi Anas, "Hafizu 'alal faraidi. Uhjuril ma'asi fa innaha afdalul hijrah." Nabi kata, tinggalkanlah sebarang maksiat kerana dia adalah sebesar-besar hijrah. Melewat-lewatkan sembahyang itu adalah maksiat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang melalai-lalaikan salat. Bukan tak khusyuk. Bukan tak khusyuk. Ni orang lalai. Azan dah bunyi dah. Pergi buat kali lagi semayang. Padahal dia boleh solat dah waktu tu. Itu pertama. Yang keduanya Nabi SAW pesan kepada kita semua, walaupun khusus kepada Ummi Anas, tapi hadis ni umum untuk seluruhnya, iaitulah hafizi 'alal faraid. Peliharalah segala amal-amal yang fardu, perkara-perkara yang fardu. Contohnya solat. Pelihara baik-baik solat ni. Istiqamahkan dia. Lakukanlah solat ni dengan sebetul-betulnya. Selain daripada puasa, zakat, haji, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini fardu tuan-tuan sekalian. Tuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Kenalah menuntut ilmu, fardu. Menuntut ilmu, biarlah kena pada tempatnya. Jangan kita menuntut ilmu-ilmu yang sesat dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala, Nabi SAW pesan kepada kita untuk menjaga perkara-perkara yang diklasifikasikan fardu dalam Islam, hendaklah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiganya, bikathrati zikrillah, banyakkanlah berzikir kepada Allah. Dan sambung hadis tu lagi, dia kata, sesungguhnya Nabi kata, tidak akan datang seorang hamba Allah di hadapan Allah melainkan orang yang banyak berzikir kepadanya sahaja. Bangkit daripada kubur, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Orang duduk kelang kabut, kita bangkit relax, duduk zikir pada Allah. Kita berzikir banyak kepada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir yang maksur, yang disebut oleh Nabi, terutama dalam al-maksurat ke apa saja pun yang kita dapat zikir itu bersumberkan daripada Rasulullah, hendaklah kita amalkan selalu. Berselawat kepada Nabi dengan sebanyak-banyaknya. InsyaAllah tuan sekalian, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya berzikir kepada Allah itu dapat menenangkan jiwa kita. Bukan lagu tuan-tuan. Bukan lagu. Bukan lagu dapat menenangkan jiwa kita. Zikir pada Allah. Jadi hadirin semua, saya rasa cukup sekadar itu yang saya dapat kongsi tuan-tuan untuk kali ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, bermunajat kepada Allah, Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita. Taufik ni jalan mudah untuk kita melaksanakan ibadah. Hidayah tu dah ada, tapi taufik tu susah sikit nak dapat. Pasal taufik tu daripada Allah. Kalau Allah tak ilhamkan taufik itu kepada kita, kita susah. Siapa tak tahu kata azan tu dah panggil semayang, tapi nak tolak selimut sekilo tu cukup payah waktu subuh. Lambat nak bangun tu kan. Taufik tidak ada daripada Allah. Bila taufik tidak ada tuan sekalian, kita bimbang. Kita bimbang, nanti kita akan disoal Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita akan disiksa Allah Taala disebabkan kita melalai-lalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita tidak ada keuzuran apa-apa. Jadi sekadar itu, yang baik daripada Allah, yang tidak baik ada kelemahan saya sendiri. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahril atas penyampaian tadi. Mudah-mudahan para hadirin dapat teruja dan menerima segala buah fikiran ataupun nasihat beliau yang amat berguna untuk kita semua, insya-Allah. Seterusnya majlis ingin menjemput Encik
Mahmud Abdul Hakim bin Muhammad untuk memberikan sedikit muhasabah sempena dengan peperiksaan akhir yang akan bakal menjelma tidak lama lagi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan Encik Mahmud merupakan bekas pimpinan Kelab Iqra bagi satu masa dahulu. Juga merupakan bekas mantan MPP bagi 3 sesi berturut-turut pada tahun 99, 2000, 2001 dan 2002. Antara pencapaian beliau yang tertinggi ialah pernah dianugerahkan sebagai Anugerah Pelajar Cemerlang, Anugerah Diraja pada tahun 2003. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendengar apakah kupasan yang akan disampaikan oleh beliau dan sama-samalah kita mengambil iktibar daripada apa yang akan disampaikan. Jadi majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, Tuan Haji Baharudin, Kepala Pusat Islam, Cik Razi bin Kamaluddin, penolong daftar Haiwan Pelajar, Ustaz Syaril bin Abdul Muttalib, Imam 2 Masjid UTHM, rangkap Fellow Kolej Kediaman Tun Fatimah. Syed Nasir. Ngelawak saya. Pengurusi Kelab Iqra, Saudara Said Imran, serta barisan kepimpinan Kelab Iqra, staf-staf daripada Pusat Islam, HCP, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Utamanya kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama menghadiri satu majlis penangguhan dan majlis perarakan sambutan Majlis Rasul. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi sedikit sebanyak dapat menyedarkan kita, mengingatkan kita kembali tentang sunnah Rasulullah SAW. Seperti mana yang telah ditentatifkan dalam jadual, saya telah diminta oleh saudara pengurusi majlis, masa yang diberikan adalah sekitar 10 hingga 15 minit sahaja. Jadi seperti mana yang telah diminta oleh saya untuk menyampaikan, iaitu muhasabah akademik, insya-Allah saya akan cuba sampaikan sekurang-kurangnya daripada pengalaman yang saya ada. Mungkin pengalaman itu akan dapat memberi suntikan semangat kepada adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang kita sedia maklum, minggu persediaan menghadapi perpisahan semakin hampir. Kejam celik kita dah masuk pada minggu-minggu yang terakhir. Seperti mana yang kita tahu, pada minggu kedua bulan April akan bermulanya majlis perpisahan semester sehinggalah pada bulan Mei, insya-Allah. Tetapi ada perkara-perkara yang saya ingin kongsikan bersama dengan adik-adik sekalian untuk kita sama-sama membuat persediaan. Ada 3 perkara yang pada saya yang boleh kita jadikan sebagai persediaan untuk kita berhadapan dengan situasi cubaan dan juga perkara-perkara yang kita kena hadapi. Perkara-perkara yang saya sebutkan ini sudah pun disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi sebenarnya. Cuma saya memperincikan lagi supaya kita dapat lihat perkara-perkara yang kita perlu berikan penekanan. Yang pertamanya adalah persediaan dari segi sudut rohani. Persediaan dari sudut rohani. Seperti mana yang disebutkan tadi, tanggungjawab kita sebagai individu Muslim perlu kita tunaikan. Itu tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita perlu menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah difardukan, yang telah diwajibkan untuk kita melaksanakannya. Di samping itu juga kita perlu mempunyai sikap dalaman kasih sayang, hormat menghormati, terutama yang lebih tua daripada kita. Siapa di antara kita di sini yang rasanya lebih muda, dia kena hormat orang yang lebih tua. Sama ada ibu bapa dia, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai keselamatan. Jangan kita masuk, kita tengok tugas dia begitu pun kita rasa macam kita tak ada hormat pada dia. Kalau itu pun kita tak ada hormat, apatah lagi kita berhadapan dengan makcik, pakcik kita yang berada di tepi-tepi kaki lima membersihkan ruang yang ada. Maknanya kita kena ada tanamkan satu sikap hormat dan kasih sayang. Itu perlu ada. Di samping itu juga kita mempunyai sikap dan hormat kasih sayang kita pada pensyarah kita, pada orang yang telah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada kita.
supaya ilmu yang kita pelajari itu dapat dicurahkan, supaya kita dapat ilmu yang kita pelajari dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya supaya kita mempunyai sikap budi pekerti pribadi yang terpuji. Untuk membina sikap budi pekerti yang terpuji seperti mana yang disebutkan oleh Fadil Ustaz tadi, kita kena ada azam dan usaha untuk kita meningkatkan amal-amal kita supaya Allah Ta'ala pelihara kita. Kita tidak tahu. Mungkin kata kita di peringkat kampus, kita masih lagi berada di dalam satu suasana majlis ilmu seperti ini. Tapi apabila kita keluar nanti, kita bimbang. Banyak lagi cubaan-cubaan dan dugaan yang akan kita lalui. Itu sebagai salah satu peringatan. Yang keduanya, yang perlu kita jadikan sebagai persediaan adalah dari sudut jasmani. Dari sudut jasmani, dari sudut dalaman. Pertama sekali mungkin dari segi aspek pemakanan kita, kena yang halal. Jangan makanan yang haram. Kita tak tahu dari sumber mana yang kita nak pastikan. Makanan yang halal. Kita tahu daripada sumber mana yang kita ambil, bukan daripada sumber yang syubhah dan sebagainya. Yang seterusnya dari aspek riadah. Kita kena ada sudut ruang waktu rehat untuk kita pastikan. Kadang-kadang dalam suasana yang terdesak ni, banyak perkara yang memberi tekanan pada kita. Saya tahu. Masa saya student dulu, assignment last minute, ujian pun last minute juga. Jadi perkara-perkara macam ni kadang-kadang memberi satu tekanan pada kita. Jadi kita kena ada satu ruang rehat untuk kita pastikan ianya dalam keadaan yang teratur. Dari sudut kebersihan dan terurus, kita ni dalam keadaan sebagai pelajar Muslim, kita kena tekankan aspek ni. Kadang-kadang Allah Ta'ala tidak suka pada orang yang tidak menjaga kebersihan. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Kita selalu wawarkan, kita tegang kepada adik-adik kita, kalau kamu buat program sekolah, tegang kepada adik supaya jaga kebersihan. Tengok diri sendiri pun tak bersih. Pakaian yang kemas dan sesuai dan tersusun, dan mempunyai rehat dan tidur yang cukup. Cukup ni maknanya bukannya kamu tidur betul-betul 8 jam, macam betul-betul pelajar sekolah. 8 jam pelajar sekolah, sama dengan pelajar universiti 8 jam. Jadi apa beza kamu dengan pelajar sekolah? Mana kita kena tengok nisbah kerja kita dengan masa yang kita peruntukkan. Masa kita peringkat kampus lagi. Perkara yang ketiga yang saya ingin tekankan juga dari aspek persediaan adalah dari aspek persediaan ilmu pengetahuan. Persediaan ilmu pengetahuan seperti mana yang semua sedia maklum. Banyak perkara-perkara yang saya akan sebutkan nanti telah disebutkan di dalam program motivasi. Biasa yang kamu pernah hadari. Iaitu dengan menguasai semua bidang yang ada. Semua bidang pelajaran yang kamu ada. Kita tidak boleh menguasai satu mata pelajaran. Kita kena menguasai semua mata pelajaran yang kamu ambil. Barulah kamu telah menunaikan satu tanggungjawab fardu kifayah yang telah dipastikan kamu laksanakannya. Yang seterusnya, supaya kita dapat mengulang kaji secara berterusan. Jangan bila last minute baru nak ulang kaji. Sepatutnya benda ni telah ditekan di peringkat awal lagi. Kalau misal kata semester ni kamu tak dapat nak buat, semester akan datang cuba buat. Biar berterusan. Yang seterusnya, menanamkan minat. Tanamkan minat, walaupun ia susah, tapi kita kena tanamkan minat untuk kita lalui perkara ni. Seterusnya, dari aspek pembelajaran secara berkumpulan, perlu diwujudkan di samping membuat banyak latihan dan juga menguji keupayaan diri. Diri kita ni kadang kena uji sebenarnya. Kalau kita rasa kita belajar selesa kan, kita belajar selesa pergi kuliah, balik kuliah kan, kadang-kadang kita boleh kata kita ni sebagai pelajar yang syok sendiri. Kita pergi kuliah, balik kuliah, kerana kita tak diuji. Sama ada kita tahu ke tak tahu, kita tak tahu. Itu pun diuji masa time ujian dan sebagainya. Tapi kita kena buat ujian di peringkat kumpulan, kita test diri kita macam mana. Supaya kita tahu. Yang seterusnya supaya kita dapat meminta tunjuk ajar daripada orang-orang yang senior-senior ataupun pelajar-pelajar yang telah lama belajar di sini, supaya kita dapat menimba ilmu pengetahuan. Seperti mana menurut kata-kata Luqmanul Hakim, beliau pernah berkata, kata-kata beliau ni cukup memberi kesan pada diri saya dan juga anda semua, iaitu katanya,
Dua orang yang paling gagal dalam hidup ialah orang yang tidak cekap dalam urusan kerja dan hanya membuat kerja apabila disuruh. Dia tidak cekap buat kerja. Pasal apa dia tak cekap? Pasal dia tak ada ilmu pengetahuan. Ilmu tu sepatutnya menguruskan kehidupan dia untuk melaksanakan tanggungjawab. Manakala dari segi aspek kerja pula, dia membuat kerja tapi tidak perlulah disuruh. Tidak perlulah sampai ibu bapa suruh, tidak perlulah sampai pensyarah suruh. Kena buat banyak latihan, tak perlu suruh. Mana kita sudah boleh berfikir sendiri. Itulah perkara yang disebutkan oleh Luqman Al-Hakim. Jadi seterusnya yang saya ingin kongsikan bersama adalah di antara ciri-ciri yang perlu ada sebagai seorang pelajar Muslim. Pertama sekali kita kena mempunyai sikap rajin dan semangat juang yang tinggi. Seperti mana disebutkan tadi, kalau kita tengok sirah para sahabat, sirah Nabi dan sebagainya, perkara-perkara ini telah pun menjadi satu sikap yang mendalam pada diri mereka. Jadi kalau anda semua sebagai seorang mahasiswa, kena mempunyai sikap rajin dan semangat juang yang tinggi. Dan seterusnya, mempunyai sikap kerjasama, jangan mempunyai sifat hasad dengki, buang segala sikap hasad dengki yang boleh meruntuhkan ikatan persaudaraan. Pastikan benda ni kena jaga. Dan sering berjumpa dengan pensyarah dalam waktu terdekat ni kena jumpa. Kalau siapa pelajar saya kat sini, jumpalah saya. Saya pun tak tahu mana pelajar saya kat sini. Jumpa saya. Seterusnya, pandai menguruskan masa. Bila sebut menguruskan masa ni, benda ni mudah diperkatakan, tetapi cara tindakan tu tak kena. Kerana pengurusan masa ni dibahagi kepada dua peringkat. Pertama, pengurusan masa secara pengagihan masa. Yang keduanya, pengurusan masa secara bagaimana kita menggunakan masa tu. Kita nak agihkan masa kita banyak. Berapa jam kita belajar, berapa jam kita rehat. Kita agihkan masa kita. Sebenarnya bagaimana kita menggunakan masa tu. Kadang-kadang, bila belajar berkumpulan tu, banyak masa sembang daripada buat kerja. Benda-benda macam ni kadang kita dah lah tak buat persediaan, tiba-tiba nak belajar secara berkumpulan. Jadi mana benda-benda macam ni kadang-kadang, benda tu bagus. Tapi dari segi praktikalnya, dia tak jadi. Kerana dari segi konsep nak memahami objektif kepada suatu kerja itu tidak dilaksanakan dengan baik. Benda-benda macam ni perlu diberikan perhatian. Jadi dalam pengurusan masa yang baik, apabila kita dapat mendisiplinkan masa, jadual kerja harian kita, ianya adalah termasuk dari aspek kita mengulang kaji, kita beriadah, bagaimana kita nak menyelesaikan kerja kita mengikut keutamaan, dan bagaimana kita kalau kita berhadapan dengan ibu bapa kita, jangan kita mengeluh. Untuk kita mengelakkan diri kita untuk tidak menunaikan satu tanggungjawab kita sebagai seorang anak kepada ibu bapa. Jangan sekali-kali. Kerana mereka akan merasa terguris di hati mereka apabila kita memberikan apa saja alasan. Mana kita kena pandai kita berhadapan dengan ibu bapa. Dan seterusnya kita dalam masa terdekat ni juga kita kena mempunyai satu sikap menziarahi rakan-rakan kita, menziarahi jiran-jiran kita. Walaupun mereka dalam keadaan kesusahan, tetapi apabila kita menziarahi, Allah Ta'ala akan membalas balik perbuatan kita. Itu perkara yang perlu diberikan perhatian. Jadi saya tak tahulah saya dah cakap berapa lama, tapi apa yang saya juga ingin memberikan pesanan pada diri saya dan juga pada muslimin muslimat sekalian bahawa di dalam suasana kehidupan belajar ni kita terpaksa berhadapan dengan pahit getir. Pahit getir kehidupan sebagai seorang pelajar. Semuanya kena lalui. Lebih-lebih lagi kalau anda semua belajar di peringkat pengajian tinggi yang majoritinya kos engineering. Tidak boleh kata kita tidak boleh mengambil sikap untuk kita mengelakkan diri daripada terlibat dalam bidang ini. Kerana bidang ini amat memerlukan satu tanggungjawab yang besar untuk melahirkan anda semua sebagai di kalangan bidang profesion masing-masing. Dan gunakanlah peluang yang ada ni untuk meningkatkan tahap pencapaian akademik. Lebih-lebih lagi dalam kelab Iqra' ni sendiri. Kalau anda mempunyai satu pencapaian yang baik, sekurang-kurangnya dapat meningkatkan nama kelab Iqra'.
Bukan kata di peringkat di THM, di seluruh satu Malaysia. Kita nak naikkan kelak Iqra. Pentingnya. Dan di samping itu juga, anda semua, saya sendiri, kita berhadapan dengan kadang-kadang di aspek penderitaan, kepahitan, itu tetap ada. Masa saya belajar dulu pun begitu juga. Kalau nak cerita, tak cukup masa. Tapi itulah asam garam dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Kadang-kadang apabila anda berhadapan, kadang termenung secara bersendirian, kadang-kadang kita dirundung kesedihan, kita mengenangkan sebenarnya sedikitnya ilmu yang kita ada. Itu kena fikir. Kadang-kadang kita bila fikir sedikitnya ilmu yang kita ada. Kerana ilmu semuanya adalah milik Allah SWT. Kalau kita fikir sedikitnya ilmu yang kita ada, kita akan sentiasa meningkatkan usaha kita untuk mendalami ilmu, pengetahuan. Kadang-kadang bila kita menangis keseorangan, kita mengenangkan pula nasib ibu bapa yang ditimpa ujian dan musibah. Kadang-kadang kita kena fikir juga. Kadang-kadang kita bertelagah sesama sendiri kerana sikap masing-masing yang mempunyai kepentingan. Masing-masing ingin berlomba-lomba untuk mengejar ilmu yang ada. Kadang-kadang kita terpinggir di dalam arena manusia yang sentiasa mempunyai sikap hasad dengki. Maka kat situlah kita kena sentiasa berhati-hati di dalam pergaulan. Pergaulan dan juga bagaimana kita nak mencari rakan-rakan, kawan dan sebagainya. Namun apabila kita susah dan payah, maka kita akan balik ke asrama masing-masing, balik ke rumah masing-masing untuk kita supaya kita sentiasa meningkatkan amal ibadat kita, bangun malam supaya kita dapat menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita fikirkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi satu iktibar, dapat jadi satu pesanan yang baik untuk diri saya dan juga muslimin-muslimat sekalian. Sampaikanlah perkara ini kepada rakan-rakan lain yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita mahukan generasi kecemerlangan, kecemerlangan muslimat yang ada pada hari ini dapat ditonjolkan. Kita nak generasi yang ada yang pada hari ini adalah merupakan generasi yang dapat meneruskan kesinambungan, kecemerlangan yang ada sama ada di peringkat kampus maupun di luar. Jadi sekian saja ucapan saya pada hari ini. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu wa 'amilus shalihat tilahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Dan juga saya ingin berkongsi satu doa. Doa di mana apabila kita menghadapi masalah kesulitan dan sebagainya, kita doalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ruang pada kita. Kerana doa ini adalah merupakan hadis sahih daripada Imam An-Nawawi, iaitu yang telah dikupas oleh Abdul Qadir Al-Narud. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Maksud dia, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, sedang yang susah boleh Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Jadi mudah-mudahan mana yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang lemah itu datang daripada sendiri, tetapi mana selama kita serahkan segalanya urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Mahmud atas nasihat beliau. Mudah-mudahan ucapan kata yang telah pun diluahkan tadi dapat kita ambil pengajaran dan menguatkan azam kita dalam menghadapi peperiksaan akhir yang akan tiba tidak lama lagi. Makluman kepada para hadirin sekalian, kelas pengajian Iqra pada hari ini merupakan kelas pengajian yang terakhir bagi semester ini untuk memberi laluan kepada persediaan pelajar bagi menghadapi peperiksaan akhir yang akan diadakan tidak lama lagi. Oleh itu, majlis menjemput wakil daripada Pusat Islam, Ustaz Baharudin bin Yaman, untuk menyampaikan
sedikit ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penangguhan kelas pengajian Iqra bagi sesi 2007-2008. Jadi majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, wakil daripada pejabat hal al-pelajar Encik Razi bin Kamarudin, Encik Mahmud Abdul Hakim, kepada pimpinan-pimpinan Kelab Iqra, seterusnya kepada saudara dan saudari, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah pada pagi ini tuan-tuan merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang datang pada pagi ini, walaupun ada di antaranya yang datang secara paksa dan ada yang memaksakan diri, walau macam mana sekalipun tuan-tuan telah pun termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tuan-tuan telah pun termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa annal malaikata la tad'u ajnahataha li talibil ilmi. Yang di antara maksudnya ialah barang siapa yang memperjalankan satu langkah kakinya ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan satu jalan baginya ke syurga. Maksudnya kita sudah pun termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis ilmu ini, iaitu untuk memudahkan jalan kita ke syurga. Walaupun pada permulaan tadi kita sudah berarak dan sempena majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman kawan-kawan sekalian, dalam majlis ilmu yang macam ini saya suka berkongsi ilmu dengan tuan-tuan, dengan kawan-kawan sekalian. Untuk makluman, ini sebagai ilmu. Kalaulah sekiranya kita menulis ataupun kita disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, sesiapa yang menulis namaku di dalam, sama ada dalam kertas ataupun di dalam apa-apa benda segalanya, mestilah menulis dengan nama penuh. Saya tak menegur yang ni lah. Ini sebab kebetulan memang kita buat banner macam ni. Tetapi kalaulah dalam buku-buku, hendaklah kita tulis sallallahu alaihi wasallam, sebab dalam hadis menyatakan selagi mana dakwat pen tadi tidak hilang, selama itulah pahala berterusan, pahala selawat berterusan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau macam ni SAW so apa boleh kan? So lihat je. Tapi dalam hadis menyatakan kalau sekiranya kita menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan nama penuh, tulis sallallahu alaihi wasallam, jangan tulis sod tak nak. Sod itu singkatan daripada sallallahu alaihi wasallam pun boleh, tetapi kita tak mau sebab tak faham makna. Sebab itu digalakkan ulama menyatakan sesiapa yang menyatakan, yang menulis sallallahu alaihi wasallam itu dengan nama penuh, maka dia akan mendapat pahala berterusan selagi mana tulisan yang ditulis itu tidak luput daripada tulisan tersebut, tidak luput daripada buku tersebut. Itu kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tulis saja, kita tak nak selawat. Begitu juga kalau selawat, apatah lagi, sebab dalam hadis menyatakan man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang selawat atas Nabi sekali, maka Allah akan berselawat pada Nabi 10 kali, akan dia balas 10. Jadi satu pahala diganda dengan 10 kali ganda. Itulah kehebatan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itu majlis ilmu. Saya pada hari ini tak bercadang nak berceramah. Sebab saya hanya dipanggil untuk menangguhkan. Datang-datang tangguh. Itu je. Jadi bersempena dengan majlis ini, saya mengucap terima kasihlah kepada pimpinan Kelab Iqra yang
mengadakan program kelas pengajar Iqra ni yang saya nampak begitu cemerlang, kehadiran pun amat terbilang. Jadi akan datang saya kalau boleh lah datanglah sebegini rupa, yang kita bersemangat tengok orang yang datang ni, kan. Jadi penceramah nak cakap pun semangat. Apatah lagi hari ni kita ada wakil daripada pejabat hak pelajar yang datang sini melihat penangguhan program kita. Insya-Allah mudah-mudahan kita minta kalau dia tengok macam ni tahun depan, saya ingat bajet dia akan lebih lagi lah bajet kita, insya-Allah. Inilah wakil yang kita minta datang, insya-Allah. Itu baru wakil. Kalau datang yang betul, saya tak tahu. Mungkin lebih 2 kali ganda, mungkin 10 kali ganda dia bagi. Satu dia balas dengan 10. Dan saya tak nak bercakap panjang. Dengan itu, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penangguhan kelas pengajian Iqra bagi semester 2 sesi 2007-2008. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas peresmian penangguhan tadi. Muslimin muslimat hadirin dan hadirat sekalian, di sini saya ingin bawakan satu slot khas daripada Kelab Iqra pada pagi ini, di mana Kelab Iqra ingin menyampaikan satu slot untuk menyampaikan anugerah tokoh Maulid Rasul peringkat Pusat Islam. Bukan universiti je, Pusat Islam pun ada tokoh. Hadirin hadirat sekalian, bersempena dengan sambutan Maulid Rasul kali ini, Pusat Islam UTHM berbesar hati untuk menganugerahkan gelaran tokoh Maulid Rasul sebagai menghargai peranan dan komitmen di dalam meneruskan usul-usul dakwah yang telah dibawa Rasulullah SAW. Pemilihan ini hanya terbuka kepada mahasiswa dan mahasiswa sahaja. Staf tak ada. Antara kriteria yang diambil kira adalah sasiah dan akhlak terpuji, kepimpinan, akademik, lain-lain dan juga banyak lagi. Di sini izinkan saya untuk membaca biodata pemenang kita pada pagi ini. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 November 1985 di Hospital Negeri Bandar Bersejarah. Kelahiran yang dinantikan oleh ibu menjadi suri rumah sepenuh masa, ayah yang menjadi pekebun getah dan 5 abang atau kakaknya akhirnya tiba tatkala mendengar tangisan pertama beliau. Beliau yang mempunyai sifat suka bermanja dan asyik dengan kenakalan telah dibesarkan oleh pasangan bahagia Encik Mustafa dan Puan Zawiyah dalam keadaan yang sederhana. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina Tabuh Naning. Sekejayaan pertama dalam hidupnya ialah semasa UPSR, iaitu 1A, 3B dan 3C. Walaupun sekadar sahaja keputusannya, beliau berpeluang lagi meneruskan pengajian ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Mansur Shah. Pada peperiksaan menengah rendah PMR, beliau telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai yang terbaik, namun keputusan yang diperolehinya cukup menggambarkan ujian yang bermula buat beliau. Keputusan PMR yang diperolehinya ialah 1A, 4B dan 3C. Syukurlah. Beliau dengan azam baru yang kedua, beliau mengharungi alam menengah di atas di Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Muhammad Zain. Hasil usaha gigih beliau, SPM yang diperolehinya dapat membanggakan kedua ibu bapa beliau. Nama panggilan yang sentiasa meniti di kalangan anak saudara beliau ialah dengan Cik Ain. Telah memberikan semangat dan inspirasi kepada beliau untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Begitulah sokongan keluarga di atas beliau. Kemudian beliau menuntut ilmu di Kolej Universiti Tun Husin On dengan mengambil kursus diploma dalam bidang kejuruteraan elektrikal. Berkat dorongan ibu bapa, ahli keluarga, sahabat-sahabat dan para pensyarah, beliau menimba ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran. Takdir Allah telah menentukan, beliau telah memperolehi CGPA 3.59 di peringkat diploma dan kini meneruskan pengajiannya di peringkat ijazah di universiti. Satu perubahan yang begitu besar untuk beliau. Hadirin hadirat sekalian, beliau bukan sahaja mempunyai kemahiran berkomunikasi dalam 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Malah beliau mempunyai tanggungjawab yang telah dipegangnya. Penglibatan beliau dengan masyarakat universiti bermula apabila menjadi peserta khidmat masyarakat anjuran hal ehwal pelajar.
Kebolehan beliau yang boleh membimbing orang lain dalam berorganisasi telah membawa beliau menceburi majlis tertinggi jawatankuasa dan siswa bangsa Puri sebagai Ketua Biro Akademik dan Intelektual pada tahun 2004-2005. Bakat dalam kepimpinan terselah apabila beliau melibatkan diri sebagai pembantu minggu haluan siswa selama 3 tahun berturut-turut. Komitmen yang tinggi menjadikan beliau dikenali sebagai insan sensitif terhadap pegangan agama, menyebabkan beliau memegang tanggungjawab dalam kelab Iqra. Bermula sebagai Ketua Lajnah Keuangan pada tahun 2005-2006, kemudian Ketua Lajnah Sukan dan Kesenian Islam pada tahun 2006-2007. Dan kini atas kesedaran yang lebih mendalam terhadap pentingnya kesedaran Islam di kampus kita ini, beliau terus memegang tanggungjawab dalam kelab Iqra sebagai Ketua Lajnah Bimbingan Akademik dan juga Kaunseling. Di bawah tanggungjawab beliau, beliau telah berjaya membawa penjenamaan semula kelas pengajian Iqra atau lebih mesra kepada warga universiti. Di atas semua keterlibatan beliau dalam arena universiti, Pusat Islam dengan takzimnya menganugerahkan tokoh Maulid Rasul yang junjung perkalinya diadakan pada kali ini kepada saudara. Kita nantikan klip video calon tersebut. Ketika mula bertemu, terasa bagai telah lama bersua. Kau sambut ulur tanganku, bertegur sapa penuh mesra. Masa terus berlalu dan kita tetap seiringan berjalan menempuh liku, lalui semua suka dan duka bersama. Biarlah apapun rahsia dan kelemahanmu, tetap engkau temanku. Riangnya saat kita ketawa. Buat pengetahuan kepada hadirin hadirat sekalian, tokoh Maulid Rasul ini juga kami buka kepada muslimat, bukan kepada muslimin saja. Nanti jelas pula muslimat. Okey. Sekarang saya bacakan pula biodata anugerah yang dipilih bagi calon muslimat. Debaran pasangan bahagia Fatimah binti Muhammad Ghazali dan Ja'far bin Said akhirnya terlerai jua apabila lahirnya seorang cahaya mata sulung pada tanggal 8 November 1983 yang amat dinantikan selama 9 bulan 10 hari. Berkat kasih sayang yang tidak terbayang, puteri kesayangan ini diberi nama yang cukup baik. Dilahirkan di negeri penuh adat, Negeri Sembilan, tempat saya kat tu. Darul Khusus menjadi saksi bukti kasih sayang ibu dan ayahnya. Menjadi kakak penuh bertanggungjawab pada Nur Adillah dan Siti Murniriyah yang kini menetap di Batu Kif, Selangor Darul Ihsan. Menjadi anak yang solehah kepada pasangan peniaga dan suri rumah ini, dari kecil menanam cita-cita untuk menjadi seorang jurutera profesional. Sentiasa menunjukkan contoh keteladan yang baik, menjadikan buku sebagai teman karibnya. Baginya dengan membaca ilmu dapat diteroka, tanpa ilmu hilanglah arah di dunia. Mula mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Tua Baharu. Seterusnya, beliau mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kertas. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Pada pertengahan tahun 2001, gadis bertuah ini tidak bersangka bercita-citanya hampir kesampaian apabila ditawarkan kursus diploma kejuruteraan awam dan alam sekitar di Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan yang mana pada ketika itu dikenali sebagai Kolej Universiti Tun Hussein On Malaysia ataupun Kuito. Cita-cita yang ada kalanya pernah dianggap sebagai satu angan-angan kini menjadi kenyataan apabila kini beliau berada di semesta akhir ijazah sarjana muda kejuruteraan awam dan alam sekitar. Dalam mengejar impian, bakat kepimpinan yang kian menjelah terus digilap dan tidak disia-siakan. Kepercayaan demi kepercayaan atas bakat kepimpinan beliau, pelbagai jawatan ditawarkan seperti ahli jawatankuasa di siswa Kuito, ahli kelab Iqra, ahli perwakilan pelajar, rakan Esko, Biro Protokol Bulan Wanita Gemilang Kuito,
pada tahun 2002, Naib Presiden 2 Jawatankuasa Beasiswa Kuito, Ahli Jawatankuasa Program Tunas Harapan PTH, Ahli Jawatankuasa Program Kepimpinan Harapan PKH, Esko Jabatan Akademik dan Intelektual Jawatankuasa Beasiswa Kuito, Unit Perusahaan Kualiti Kelab Iqra, Setiausaha Kelab Iqra, dan juga pernah menjadi johan pertandingan debat peringkat UTHM. Pada tahun 2007, beliau merupakan Timbalan Presiden Jawatankuasa Teman Pusat Islam UTHM, Timbalan Pengarah bagi program Kem Kepimpinan Mahasiswa 2007 UTHM, menjadi moderator dalam program Kepimpinan Mahasiswa 2007 dan juga berjaya menyandang tempat ketiga dalam pertandingan reka bentuk struktur Jambatan Peringkat Fakulti. Dan untuk pada masa kini tahun 2008, beliau merupakan Naib Presiden 2 Jawatankuasa Teman Pusat Islam JTPI UTHM. Bakat kepemimpinannya tidak pernah luput, maka terus menyelah bagaikan bintang bersinar-sinar di alam semesta. Saya baca ya. Menjadi harapan agama dan bangsa di masa kini dan masa depan, insya-Allah. Dan kini sebagai pengharapan kepada jasa dan komitmen yang diberikan beliau, Pusat Islam dengan berbesar hati menjemput. Jika kita tengok klip challenge tersebut. Syukur pada Yang Esa, rahmat pemberiannya, persaudaraan, keharmonian. Jalinkan kasih sayang, berikanlah bantuan kepada yang memerlukannya. Oh, mari kita bina satu umat. Tahniah diucapkan. Seterusnya, sebelum kita sampai ke kemuncak program pada pagi ini, jadi pihak hadirin hadirat akan disajikan dengan tayangan slide korporat daripada Kelab Iqra.
demikianlah tayangan itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput Ustaz Baharudin bin Yaman diiringi oleh Ustaz Syahri bin Abdul Muttalib untuk menyampaikan cenderahati penghargaan kepada Encik Razi daripada pihak HCP atas kesudian beliau hadir ke majlis pada pagi ini. Okay. Silakan. Terima kasih. Seterusnya saya menjemput pengurusi Kelab Iqra, Saudara Sah Muhammad Imran bin Abdul Rahman, diiringi oleh Ustaz Baharudin bin Yaman untuk menyampaikan cenderamata kepada Ustaz Syahrir, penceramah kita pada sepanjang kelas pengajian Iqra. Juga kepada hadiah cenderamata disampaikan kepada Encik Mahmud selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini. Jemput. Seterusnya tidak dilupakan kepada Wakil Pusat Islam, Ustaz Baharudin. Jadi saya jemput pengarah program Saudara Zulkarnain diiringi oleh Saudara pengurusi Kelab Iqra untuk menyampaikan. Terima kasih. Seterusnya sampailah kita ke majlis kemuncak di mana kita akan mengalunkan selawat secara beramai-ramai. Jadi saya minta semua hadirat sila bangun. Kita selawat dan beramai-ramai insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qaddu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badru anta nurul fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imal Malqiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu di akhir kata, di akhir bicara, saya ingin merakamkan, pihak pengurusan Kelab Iqra ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada VIP kita yang sudi hadir pada pagi ini, kepada Wakil Majlis Perwakilan Pelajar MPP
Juga kita dapat makluman pada program kita pada pagi ini mendapat kerjasama daripada kelab-kelab yang lain seperti kelab Kembara, kelab silat cekak Hanafi, KKE dan lain-lain lagi lah. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas keterlibatan kerjasama daripada kelab-kelab yang lain. Juga pihak majlis merakamkan terima kasih kepada semua hadirin hadirat kerana sudi hadir pada tengah hari ini. Segala kekurangan kami pihak pengurusan mohon maaf atas kekurangan majlis. Jadi kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.